Suarakan hak anda ke arah negara bebas asap rokok. Dapatkan bantuan dan nasihat di Quitline Berhenti Merokok di 03-883-4400. Aspirasi Negeriku. Selamat mendengar Aspirasi Negeriku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikin kembali lagi bersama dengan anda melalui ruangan Aspirasi Negeriku untuk edisi hari ini yang sahih. Dan topik kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan waspada berita palsu. Dan bersama dengan kita pagi ini ialah Encik Ismail Haji Osman yang merupakan pengarah MCMC Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Tuan sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi lebih dalam berkenaan dengan topik ni, mungkin Ikin boleh tanyakan dahulu agaknya, Tuan dah dapat vaksin belum Tuan? Alhamdulillah, saya dah lengkap mendapat vaksin 2 dos last Friday. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Dan Ikin pun dah dapat vaksin tapi baru dos yang pertama. InsyaAllah dalam awal bulan 8 Ikin akan ambil dos yang kedua. Alhamdulillah. Dan topik kita hari ini berkenaan dengan waspada berita palsu. Dan kita sedia maklum sekarang ni semakin berleluasa masyarakat kita mungkin dek kerana masing-masing duduk di rumah PKP tak ada apa nak buat kan. Mungkin ini yang menyebabkan semakin banyak kejadian berita palsu dan antaranya yang melibatkan tentang vaksinasi dan juga berkenaan dengan COVID-19 sendiri, dan juga mungkin ada lagi berita-berita palsu yang bertular sekarang ni kan. Mungkin Tuan boleh kongsikan sikit pada rakan kita? Okey. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih banyaklah kepada DJ kita Ya, sama-sama kasih. yang sudi menjemput saya Ismail Osman daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia untuk berkongsi dengan masyarakat pendengar Selangor FM pada pagi ini. Itu satu penghargaan jugalah buat kami di MCMC ini untuk berkongsi menyampaikan berita-berita terkini. Untuk topik pagi ini seperti mana DJ Ikin sebutkan, kita berkongsi berkenaan dengan berita-berita palsu. Jadi kalau kita tengok berita palsu ni dari segi definisinya adalah berita palsu ni kita boleh definisikan sebagai berita ataupun bentuk propaganda. Tapi apa yang dimaksudkan dengan propaganda di sini adalah satu berita yang disampaikan yang dengan maksud untuk menipu, olok-olok ataupun sengaja direka dalam masyarakat yang kita tak pasti kesahihannya. Ia dilakukan melalui media, pelbagai media lah, seperti mana akhbar-akhbar tradisional. Dan kita pada hari ini kita lagi canggih. Kita ada media sosial. Betul. Yang kita boleh sampaikan seperti melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, macam-macam lagi. Pada hari ini sangat mudah untuk kita berkongsi maklumat tanpa kita tengok. Kalau dulu untuk kita nak dapatkan maklumat ni kita tunggu, kita kena baca berita seminggu sekali ataupun kita perlu tunggu beli surat khabar kan untuk kita nak melihat berita tersebut. Tapi sekarang ni kita hanya buka telefon kita buka WhatsApp kita, macam-macam berita masuk. Kan? Jadi berita ni kadang-kadang ada palsu, ada yang betul, kan, ada yang separuh betul, ada yang diedit, ada yang ditokok tambah mengikut selera kepada yang mengeluarkan berita tersebut. Jadi kita sebagai pengguna media sosial ni kita perlu bijaklah dalam menilai sesuatu kebenaran berita tersebut. Yang kita risaukan sangat-sangat pada hari ini, terutama dalam kes kita yang mengalami pandemik COVID-19 ini, salah satu daripada yang kita menjadi ancaman pada kita seluruh masyarakatnya adalah apabila banyak tersebarnya berita-berita palsu berkenaan dengan bahaya vaksinasi. Betul. Saya sendiri pun telah banyak menerima masyarakat seperti apabila terima vaksin ni. Saya rasa Puan Ikin sendiri pun ada melihatkan video selepas salah seorang jururawat tu disuntik, terus jatuh. Kan? Jadi berita-berita yang kita terima macam ni dia menyebabkan kegusaran ataupun kerisauan di kalangan masyarakat. Betul. Kalau kita tengok pada awal bulan 5 tahun ni kan, sebanyak lebih kurang 10,000 insiden yang berlaku di Kelantan, di mana mereka ini sepatutnya telah terima vaksinasi.
disebabkan oleh kita kata berita yang disampaikan berkenaan dengan vaksinasi ini tidak benar. Sebanyak 10,000 ni tak mau terima vaksinasi. Ya, Kan? terbazir macam tu. Terbazir begitu. Satu lagi kan. Jadi kita pun tahu bila rakyat ni tak menerima vaksinasi. Jadi kita lambat untuk kita keluar daripada pandemik ni. Hari ini masyarakat kita tengok kan keluh kesah berkenaan dengan tekanan ekonomi yang dialami oleh kita semua. Perniagaan tak dapat dijalankan, kerja dibuang kerja. Macam-macam lagi lah. No? Sebab kan ramai hilang punca pendapatan, tak tahu nak buat macam mana, bunuh diri. Ya. Kan? Itu yang sangat kita runsing lah sekarang ni. Itu yang sangat kita runsing. Benda-benda macam ni lah yang menyebabkan kesan negatif daripada berita palsu tersebut. Dan kalau Ikin tengok kan, selain daripada yang saya sebutkan tadi itu, berita palsu ni, kalau kita tengok ni, tentang dia menyebutkan tentang bahayanya vaksin. Kan? Sedangkan kalau kita melihat daripada laporan rasmi yang telah dikeluarkan oleh WHO, laporan tersebut menyatakan masyarakat kita hari ini apabila telah mendapat imunisasi, kita akan mewujudkan satu kita panggil dalam istilahnya adalah herd immunization. Betul. Akan ada satu kita kekentalan ataupun rintangan kekebalan diri dalam melawan penyakit COVID-19. Menurut WHO, dia mengatakan bahawa kalau masyarakat ini telah mendapat imunisasi sehingga 60 hingga 70%, jadi masyarakat tersebut akan jadi kebal kepada masalah COVID-19 ini. Jadi insya-Allah kita akan dapat keluar daripada kemelut ataupun cengkaman pandemik yang sedang kita alami hari ini. Jadi kita sangat-sangatlah kita menekankan tentang pentingnya mendapat maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu berita yang disebarkan. Itu penting tu DJ Ikin. Ya, tapi itulah kita perlu segera keluar daripada pandemik yang kita alami sekarang untuk menuju kepada herd immunity dan immunity berkelompok sehingga kita mencapai tahap 60 hingga 70%. Ini sangat penting untuk memulihkan semula keadaan ekonomi kita pada hari ini supaya kita dapat keluar daripada kelompok kekangan pandemik yang sedang kita alami sekarang ini. Betul. Itulah. Dan kita doakan semoga segeralah orang kata menurun kesnya ya. Tapi itulah Tuan, macam kita nak tahulah agaknya apa sebenarnya motif mereka ni menyebarkan berita palsu dan mengapa masih lagi berlaku pada masa sekarang ni walaupun kita telah memberi peringatan, even kita memberi orang kata denda juga kepada mereka yang menyebarkan berita palsu ni Tuan. Okey nah. Di kalangan pengguna media sosial hari ini bahkan terlalu mudah hanya menyebarkan berita palsu ni. Kadang-kadang wujud satu sifat try to be the first. Kononnya dialah orang yang pertama mendapat berita tersebut. Jadi nak jadi champion untuk menyebarkan berita tersebut. Contoh yang kita lihat hari ini kan kejadian bunuh diri terjun bangunan. Suka sangat merakam gambar tersebut kemudian dihebohkan. Jadi benda-benda ni dia akan menimbulkan implikasi negatif kepada masyarakat yang kadang-kadang ada setengah kelompok tu yang tertekan apabila dia melihat video ini, dia menjadikan itu sebagai sumber inspirasi untuk dia juga melakukan benda yang sama. Ini sangat bahaya. Jadi, kalau kita tengok baru-baru ni menteri kita daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia pun sedang meneliti perkara ini untuk diambil tindakan kepada mereka-mereka yang sengaja menyebarkan unsur-unsur berita yang negatif macam ni. Jadi kita risaulah nantikan replikasi kepada berita-berita tersebut itu akan menimbulkan kesan negatif pada masyarakat dan akan memburukkan lagi keadaan. Dan kita tengok kan pada hari ini dia hobi kita ni. Kita suka bercakap benda yang mengikut selera kita. Kehidupan masyarakat pada hari ini tidak lekang daripada membincangkan isu-isu berkenaan dengan berbagai bahan gosip. Betul. Dalam mengadu domba di antara manusia. Keadaan ini boleh diburukkan lagi dengan kehadiran sekelompok masyarakat yang menjadikan gosip dan aib ni sebagai satu bahan dagangan untuk mengaut keuntungan dan meraih simpati ataupun populariti. Yang akhirnya masyarakat akan jadi kucar kacir dan kita hidup dalam keadaan bermusuhan dan
sentiasa dibelenggu oleh prasangka. Betul. Maka ini sentiasa kita akan menjadi berpikiran negatif. Kita rasa kerajaan ini seolah langsung tak buat apa untuk menangani pandemik yang sedang kita alami hari ini. Kita melihat dari perspektif inilah, perspektif masa yang sedang kita alami sekarang. Sebenarnya kan kita tengok berbagai-bagai inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan, pihak NGO dalam membantu masyarakat untuk meringankan bebanan masyarakat yang sedang kita tanggung hari ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi perspektif yang lebih luas, Puan Shikina, bukan hanya kita saja yang mengalami masalah ni kan. Seluruh dunia, kalau kita tengok hari ini ni, kalau negeri kita ambil sebagai contoh Indonesia, dia merupakan centers of pandemic kan. Kemudian India satu ketika dulu juga merupakan satu negeri yang juga mengalami masalah yang sama. In fact, seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Jadi kita perlu melihatlah dalam skop yang lebih luas. Bukan hanya kita sahaja yang mengalami pandemik yang macam ni. Kita satu dunia mengalami pandemik macam ni. Bukan kata bala ni, bukan kita boleh melihat. Satu sudut agama kita kata satu ujian daripada Allah. Bukan hanya kita sahaja yang menerima. Kita perlulah kita berlapang dada, melihat dengan lebih luas, membuat penilaian lebih mendalam, kita membuat muhasabah diri sendiri. Apa yang sedang kita lakukan ini dan ujian apa yang sedang kita alami ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus menjalani situasi ini dengan fikiran terbuka, dengan lapang dada, dan juga yang paling penting sekali kawalan diri. Dari segi aspek pandemik hari ini, kerajaan telah mewujudkan berbagai SOP dari segi penjarakan sosial, pemakaian mask, dari segi kebersihan diri. Ini semua penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita untuk kita dapat kita protect ourselves from being infected daripada gejala penyakit yang sedang kita alami hari ini. Itulah, kita kena lebih rasional dan lebih muhasabah diri dan lebih stay positif dan kita doakan semoga cepat terhindar. Dan bukan apa, sekarang ni kan masyarakat macam mudah rasa takut, mudah rasa gusar tentang apa yang telah terjadi ni. Jadi jangan kita sebarkan berita yang kita tidak pasti, yang mana mendatangkan aib sendiri kepada masyarakat kita sendiri kan. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit, boleh kongsikan sikit kepada rakan kita agaknya berapa kertas siasatan yang telah dibuka oleh PDRM sendiri berhubung berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ni Tuan. Terima kasih Syekina. Berkenaan dengan berita palsu ni, kes-kes yang berkaitan dengan berita palsu, setakat 11 Julai 2021 tahun ini, sejumlah 282 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM. 282? Ya, kan. Itu banyak kan. Banyaknya. Kan, baru-baru ni pun kalau Puan Syikin ada baca surat khabar, di antara berita yang disebarkan adalah vaksin yang kita gunakan ini kononnya dikeluarkan daripada sumber yang tidak halal. Kan bila polis melakukan siasatan terhadap orang yang mendakwa kata vaksin ini dikeluarkan daripada sumber yang tidak halal, mendapati dia sendiri pun hanya mendapat rujukan yang tidak tepat. Betul. Kan? So, ekoran daripada itu dia dikenakan tindakan denda sebanyak RM5,000. Kan? Itu kalau kita melihat dari segi sudut undang-undang, itu kira hukuman yang ringan tu. Kalau mengikut peruntukan undang-undang yang ada pada hari ini, sabit kesalahan tu dia boleh didenda sehingga maksimum RM50,000 ataupun hukuman penjara 1 tahun. Sebab orang kata kesannya kepada masyarakat tu besar. Macam yang terjadi di Kedah kan, sampai 10,000 orang yang tidak mengambil vaksin kerana dakyah-dakyah daripada orang yang macam ni lah kan. Betul. Daripada jumlah 280, daripada jumlah yang dilaporkan itu sebanyak 29 kes kita telah dakwa di mahkamah. Dan tindakan penguatkuasaan telah diambil di bawah peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia di bawah, dan juga tiada 2 seksyen yang boleh disabitkan dengan kesalahan berkaitan dengan penyebaran berita palsu. Yang pertamanya adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Yang keduanya adalah Seksyen 505 Kanun Kesesaan atau Ordinan Darurat Kuasa Perlu _2 2021. Ini adalah undang-undang yang berkait dengan penyebaran berita palsu yang boleh dikenakan kepada
pesalah laku penyebar berita tersebut. Itulah orang kata, dek, kerana tangan tu yang menaip tu kan, dah mudaratnya kepada diri sendiri. Dan orang kata itulah bukan saja kawalan kendiri dari segi SOP, dari segi jarak dan sebagainya, tapi dari segi berkongsi kandungan juga perlu ada kawalan kendirinya kan. Dan seketika tuan, kita berhenti rehat seketika. Boleh tuan ya? Silakan, insyaAllah. Okey, jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Azlan and the Typewriter. Ini dia, Idola. Untuk anda di Selangor FM. Terus setia ya. Pupus kini lunak suara, lenyap sempurna, tiada terkata. Namun masih ada di dunia pengorbanannya, perjuangannya. Ku nyanyikan lagu yang kau laung dulu untuk sembuhkan duka laraku. Walaupun tidak bersuara, bagiku kau legenda, damailah di sana, bebas di angkasa, lahirkanlah jiwa, abadikan cinta, semoga bercahaya di atas kurnia, sentiasa bersama dengannya. Luput kini tutur bahasa, nilai tawannya, senyum manisnya. Hey, namun masih ada di dunia pengorbanannya, perjuangannya. Ku nyanyikan lagu yang kau laung dulu untuk sembuhkan luka laraku. Walaupun tidak bersuara, bagiku kau agenda, damailah di sana, bebas di angkasa, lahirkanlah jiwa, abadikan cinta, semoga bercahaya di atas kurnia, sentiasa bersama. Berpandukan teori hidupmu yang lalu, ku sambung perjalanan jauh yang harus ditempuh durinya, hilang tiada tumbuh ganti larut, meninggalkan rasa pilu sedih serta iba, kerana engkau idola. Lahirkanlah jiwa, abadikan cinta, semoga bercahaya di atas dunia, sentiasa bersama dengannya, damailah di sana, bebas di angkasa, lahirkanlah jiwa, abadikan cinta, semoga bercahaya di atas dunia, sentiasa bersama dengannya. Namun masih ada di dunia pengorbanannya, perjuangannya. Tahukah anda? Mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakharah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak, malah hukum penggunaannya telah bermula sejak tahun 1988 lagi. Selain Malaysia, institusi fatwa dunia lain turut memfatwakan keharusan penggunaan vaksin.
Antaranya adalah Institusi Terkemuka Al-Azhar Al-Sharif, Majlis Fatwa Kerajaan Emiriah Arab Bersatu dan Majma' Fuqaha Al-Syariah Amerika Syarikat. Sumber Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Radio Malaysia Selangor FM prihatin. Aspirasi Negeriku. Selamat mendengar Aspirasi Negeriku. Ya, kita masih lagi di dalam ruangan Aspirasi Negeriku dan seketika tadi kita telah kongsikan kepada rakan pendengar kita berkenaan dengan topik waspada berita palsu dan bersama dengan kita Encik Ismail Haji Osman yang merupakan pengarah MCMC Negeri Selangor. Dan buat rakan-rakan yang baru saja melayari Facebook, boleh terus ke Facebook Selangor FM 100.9 dan mungkin ada sebarang perkongsian nak dikongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, boleh terus sahaja komenkan di situ. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Ismail Osman dan ada yang kita nak tanyakan lagi berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu mungkin bagaimana pula peranan kita sebagai rakyat dalam membantu pihak berkuasa menangani penyebaran berita palsu ni, Tuan. Terima kasih Haji Ikin. Yes, kembali lagi kita untuk berkongsi berkenaan dengan berita palsu ini. Berkenaan dengan peranan kita seluruh anggota masyarakat untuk menangani kes berita palsu ini kan. Apabila kita terima sebarang berita, yang penting sekali yang kita mesti lakukan adalah kita kena semak dulu. Dalam istilah yang kita lebih Islamik ni kita panggil tabayun. So apa tabayun tu? Kita dengar, selalu kita dengar tabayun. So apa tabayun tu? Tabayun ni adalah kita perlu berhati-hati dan menyemak terlebih dahulu berita yang telah sampai kepada kita. Sebagai anggota masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat yang berlandaskan agama sebagai kehidupan, kita jangan lupa pesanan yang telah diingatkan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada kamu satu berita, maka selidikilah berita tersebut untuk menentusahihkan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan kepada sesuatu kaum dengan perkara-perkara yang tidak diingini disebabkan oleh kejahilan kamu berkenaan dengan berita tersebut, sehingga menjadikan kamu menyesal terhadap apa yang telah kamu lakukan. Jadi ini merupakan satu pesanan daripada Nabi SAW berkenaan dengan sikap kita bila kita menerima sesuatu berita itu. Kita jangan terburu-buru sangat untuk berkongsi. Kita cek dulu, kita perhati betul-betul, ya kan? Kita semak daripada sumber-sumber yang sahih sebelum kita nak sebarkan berita tersebut. Kemudian kita diminta untuk kita tangguh seketika untuk maklumat tu supaya kita dapatkan daripada sumber-sumber yang sahih. Terus kita suka berkongsi dengan berita-berita tersebut. Kita perlu melihat daripada sumber daripada mana berita itu datang. Kita kena pastikan sumber cerita itu ditulis adakah ianya datang daripada sumber-sumber yang sahih. Contohnya macam kalau tengok datang daripada sumber bernama RTM sendiri ke, daripada semua-semua yang sahih lah. Ya, betul. Ini insya-Allah dia ada credibility kepada berita tersebut. Betul. Kan? Kita boleh berkongsi berita tersebut. Tapi kalau kita dapat berita tu daripada mana-mana pun tak tahu, barangkalian berita tersebut palsu tu sangat tinggi. Kan? Contoh macam berlaku kalau BJ Ikin masih ingat. Pada tahun ni kan, ada satu peristiwa yang berlaku di mana pesawat Wijaya Air Indonesia jatuh, terhempas kan. Kita dapat berita tentang orang kata keadaan senario dalam kapal terbang tu. Orang dalam keadaan hiruk pikuk, masing-masing menjerit-jerit, ada yang baca Quran lah, ada yang ucap lah. Macam mana boleh berita tu sampai kepada kita kan? Sedangkan dalam keadaan yang panik itu, adakah orang yang boleh ambil gambar lepas tu berkongsi gambar tersebut kepada kita? Jadi dari segi logik akal kan, rasa tak logik lah. Kita letakkan diri kita dalam situasi yang macam tu kan, dalam keadaan kita nak fikir antara hidup dengan mati, kita ada masa ke untuk nak buka telefon kan? Nak buka telefon, lepas tu nak rakam, lepas tu nak hantar. Sedangkan kalau kita duduk atas kapal terbang sebagai contoh kan, bukan ada signal telefon. Betul.
bila kita nak hantar. Jadi dia perlukan orang kata konektiviti yang tinggi untuk nak menghantar sebarang ni. Tambahan pula kalau kita nak hantar video. Jadi data yang diperlukan tu sangat besar. Betul. Dalam keadaan kapal terbang macam tu, mana ada data kan? Jadi kalaupun kita dapat telefon daripada pengguna tersebut, mestilah peristiwa itu akan berlaku setelah kita jumpa mayat ataupun jumpa mangsa. Ini kan apabila dilaporkan peristiwa itu berlaku, terus kita dapat video tersebut. Di segi logiknya kita fikir, benda itu dah tak masuk akal. Betul. Jadi kalau kita terima berita tersebut, kita nilaikan dulu. Betul ke semua berita ni? Jadi kalau tak betul, kita kata, ini semua berita palsu, kita tak payah nak sebarkan lah. Kemudian, silakan tuan. kita kena tengok di segi timeline video tersebut. Lalu kita terima video ni kan, bila kita perhatikan betul-betul tu, dia punya timeline tu memang out. Memang dia kata dari segi comparatively, contohnya peristiwa tu berlaku kapal terbang runtuh, kapal terbang jatuh, kan? Jadi kita pun terima satu video yang juga kapal terbang jatuh. Tetapi timeline video tersebut tu sangat berbeza. Kan? Contohnya baru ni kan, masa tahun lepas, seawal pandemik ni berlaku di China kan. Kita dapat terima video, tiba-tiba orang jatuh pingsan. Betul. Lepas tu mayat bergelimpangan, kononnya di Jerman. Sedangkan itu adalah sebuah lakonan. Sepak habis semua dah. Itu daripada petikan daripada sebuah filem yang menunjukkan satu aksi satu aksi dalam filem lah. So kita pun sebar, ini kesan bahaya pandemik COVID dan semua kan. Jadi kita pun sebar merata. Dia menimbulkan panik yang unnecessarily dalam masyarakat. Betul. Yang tak patut panik, dah jadi panik terlebih kan. Dan pada awal tu mungkin tak adalah sampai macam tu sekali, dan itu dah tentulah sahihnya adalah daripada sebuah rakaman drama kan. Dan itulah ni orang kata peranan portal sebenarnya .my ni sangat penting tuan Dan tentulah sejak portal berkenaan diwujudkan pada Mac 2017, agaknya sejauh manakah signifikan peranan portal sebenarnya .my dalam menjayakan usaha ni tuan? Terima kasih DJ Ikin. Tadi kita dah sebutkan untuk kita nak menentu sahihkan berita-berita tersebut, kita boleh melakukan berbagai-bagai cara lah. Yang pertama, kita tentukan sumber berita tersebut. Yang kedua, kita lihat daripada mana sumber-sumber itu datang. Adakah ianya hanya datang daripada satu saluran, ataupun kalau kita rajin sikit masuk ke dalam web, kita cek tengok berkenaan dengan peristiwa tersebut. Kalau dia hanya datang daripada satu sumber, kebarangkalian berita tersebut palsu sangat tinggi. Tetapi kalau daripada banyak sumber melaporkan berita yang sama, jadi kebarangkalian berita itu benar adalah tepat. Betul. Jadi kadang-kadang pun kalau kata kita sendiri nak mencari maklumat tersebut, dia jadi payah sikit lah kan. Apa yang MCMC buat, apa yang kerajaan buat melalui Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, kita telah mewujudkan di sini, MCMC telah mewujudkan satu portal sebenarnya .my pada bulan Mac tahun 2017. Kenapa portal ini diwujudkan? Dianya diwujudkan atas kesedaran betapa mudahnya masyarakat mendapat berita palsu, menyebarkan berita palsu tanpa ada satu sumber rujukan yang tepat. Betul. Jadi kita wujudkan berita ini untuk memastikan masyarakat ramai ada sumber rujukan untuk melihat sama ada berita yang mereka terima itu daripada sumber yang betul ataupun tidak. Melalui portal ini juga mereka boleh mengajukan sebarang pertanyaan berkenaan dengan video ataupun mesej yang diterima kepada portal berkenaan, dan portal berkenaan insya-Allah akan mengambil tanggungjawab untuk menentu sahihkan berita tersebut daripada sumber-sumber yang berautoriti daripada jabatan-jabatan berkaitan. Contohnya macam kalau ianya berkaitan dengan halal haram pada awal dulu kan disebarkan yang vaksin ini datang daripada sumber yang tidak sahih. Jadi akan berhubung dengan bahagian JAKIM. Nanti JAKIM akan mengeluarkan kenyataan, kita akan park kenyataan tersebut di dalam sebenarnya .my. Jadi berkenaan dengan yang berkaitan dengan kepenggunaan, kita akan merujuk kepada Jabatan Hal Ehwal Pengguna. Betul. Nanti jabatan ini akan membuat kenyataan, dan kenyataan tersebut kita akan muatkan di dalam sebenarnya .my. Merujuk pada soalan yang Ikin tanyakan tadi, portal sebenarnya .my ini telah menerima sebanyak
13,914 penyaluran maklumat kepada orang awam berkenaan dengan berita sahih dan tak sahih. Dan on average setiap bulan ada sebanyak 271 saluran maklumat yang kita terima, yang kita proses melalui portal ini. Dan sejak ianya diwujudkan pada Mac 2017, telah menerima sebanyak 259 juta surfing. Ui, banyak tu. Ya kan. Dapatkan kesahihan sesuatu berita. Dan secara puratanya jumlah pelawat bagi setiap bulan adalah sebanyak lebih kurang 5 juta. Ini merupakan satu authentic platform, satu platform yang sahih bagi masyarakat untuk membuat semakan kepada sesuatu berita tersebut. Baru-baru ni kan kita tengok kan, kalau kita ada berkesempatan membuka portal sebenarnya .my yang juga diletakkan satu kenyataan yang menyatakan yang Presiden Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan. Nah, itu berita palsu. Betul. Kan? Itu berita palsu. Tahu daripada mana, tapi di situ dibuatkan satu kenyataan rasmi. Sebenarnya itulah berita palsu. Itu adalah contoh-contoh yang kita ketengahkan untuk rujukan masyarakat daripada sumber yang sahih. Apabila kita dapat satu berita, contohnya macam baru-baru ni sebelum ni kita dengar kita punya Perdana Menteri kita sebelum ni Tan Sri Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia, sedangkan kawan itu masih sihat. Kan? Lagi. Itu pun juga ada dinyatakan di sana. Kalau kita tengok satu berita tu yang kita rasa betul ke ni, cepat-cepat kita pergi ke platform sebenarnya .my. Ya, betul. Ni kan, jadi ada beberapa sumber lah. Tadi selain daripada kita tabayun, kita tunggu saat cek daripada sumber-sumber berita, di pihak kerajaan sendiri pun kita menyediakan satu platform untuk menjadi rujukan kepada masyarakat yang boleh mendapat satu sumber rujukan berita yang sahih untuk kita pegang sebelum kita sebarkan berita tersebut. Kita perlu menjadi masyarakat yang bertanggungjawab untuk memastikan semua berita-berita yang kita nak kongsikan itu mestilah berita-berita yang betul. Ya, satu lagi Ikin yang saya rasa sangat penting bagi kita sebagai orang Islam untuk berpegang adalah kita ni bertanggungjawab terhadap apa yang kita kongsikan. Kalau berita tu berita yang betul, kan? Kalau berita tu berita yang sahih, kalau kita penyebaran berita tersebut itu mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, contohnya pesanan-pesanan tentang kehidupan di dunia ini dan pesanan-pesanan berkenaan dengan kehidupan di hari akhirat, insya-Allah kita akan diberi pahala. Betul. Kan? Tapi kita harus ingat kalau kata kita menyebarkan berita palsu, berita jelek, berita fitnah, kan? Nanti semua berita-berita ni akan disoal kepada kita di hari akhirat. Betul. Kita telah membuat satu berita bohong berkenaan dengan seseorang. Macam mana kita nak cari orang tersebut setelah kita mati nanti, kan? Nak kena pergi menghadap dia, minta maaf dengan dia dalam berbilion-bilion orang yang hidup. Kita nak kena pergi cari dekat dia tu untuk nak minta maaf tentang berita yang kita sebarkan yang tak betul berkenaan dengan dia. Ini sangat kita kena melihat dalam jangka masa yang panjang lah, kan. Betul. Kan, sebab kita sebagai orang yang ada agama, itu merupakan landasan kita lah. Kan, kalaupun kita terlepas daripada hukuman undang-undang di dunia hari ini, sebab bukan kata pihak polis, pihak MCMC dan semua pihak yang berkenaan yang bertanggungjawab berkenaan dengan perundangan yang ada di Malaysia hari ini tidak mampu memantau pergerakan setiap masa apa yang kita lakukan. Tapi kita harus ingat yang kita sentiasa dipantau terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kesedaran yang macam inilah yang menyebabkan kita akan menjadi lebih berhati-hati di dalam kita menyebarkan sesuatu berita. Kan? Baik berita tersebut yang kita sebarkan, insya-Allah kebaikan yang kita terima. Kalau berita tersebut adalah berita palsu, berita bohong, berita fitnah, kita takut nanti berita itu akan menjadi satu bebanan kepada kita setelah kita tak ada lagi atas dunia ni. Betul. Dan masa tu kita nak cari pun susah. So, sementara kita ada di dunia ini lagi, kalau kita teringat kita ada menyebarkan dakwah-dakwah, kita ada menyebarkan berita yang tidak baik, tidak benar. Kalau kita tahu siapa insan yang kita kata itu, yang itu sebenarnya tidak sahih, cepat-cepatlah minta maaf. Sebab kesannya sangat panjang, kan? Bukan sahaja di dunia, malah di akhirat nanti akan turut terjejas diri kita juga, kan Tuan? Ya, betul sekali.
Tuan, nampaknya masa mencemburui kita. Dah hampir ke 10.55 minit pagi. Dan terima kasih Encik Ismail Haji Osman yang merupakan pengarah MC Selangor kerana sudi bersama dengan kami hari ini, Tuan. Terima kasih Ikin atas kesediaan pihak Ikin dan juga Selangor FM menjemput saya mewakili MC untuk berkongsi berkenaan dengan berita palsu. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengambil tanggungjawab terhadap semua berita yang kita terima. Kita perlu digest, dan sebelum kita berkongsi itu kita perlu berhati-hati tentang sumber kesahihan berita tersebut. InsyaAllah Ikin. Ya, Alhamdulillah. Banyak sebenarnya perkongsian daripada Encik Ismail berkenaan dengan waspada berita palsu ini, dan mungkin ada rakan-rakan kita yang terlepas untuk mendengarkannya. Boleh terus ke Facebook Selangor FM 100.9. Boleh juga kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan kepada kita dapat kita kongsikan bersama rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih Tuan Pengarah kita kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu dia tadi Encik Ismail Haji Osman yang merupakan seorang pengarah MC Selangor, dan terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami hari ini berkongsikan info yang sangat bermanfaat dan menarik untuk perkongsian kita bersama, dan semoga ia dapat diambil yang terbaik untuk kita dan sama-sama kita dapat jaga diri kita, amalkan kawalan kendiri, bukan sahaja SOP jaga jarak dan sebagainya, tapi kawalan kendiri dari segi perkongsian kandungan. Dan seketika nanti tepat pukul 11 malam kita akan ikut 11 pagi. Kita akan ikuti berita dunia 11 pagi, dan sejam yang seterusnya kembali lagi bersama dengan Ikin. Bukan yang kaleng-kaleng,